Terima kasih Prof. Madia Dr. Zuraida. Kita rasmi sikit lah sebab video kan. Nanti nak share dengan orang nanti senang lah dia potong. Kalau dia orang tahu saya kawan dengan you nanti lain pula cerita dia. So hari ni kita ada Prof. Madia Dr. Zuraida Abdullah, Prof. Madia di Fakulti Pendidikan, untuk kita berkongsi lebih rapat lagi lah dengan beliau. Sebab menjadi objektif unit PPP ni untuk kita ketengahkan personality, profile warga Yunus Melaya. Ada orang cakap research ni untuk researcher je. Pada saya UM tu adalah research tu adalah UM. Jadi semua warga UM tu adalah researcher, termasuklah staf sokongan, pensyarah, even student. Kadang-kadang walaupun student tau, dan student undergrad, postgrad, dan semuanya lah. Jadi hari ni kita nak dengar cerita, berkenalan dengan you lah, dengan Dr. Zuraida. Mungkin kita boleh cerita daripada awal sikit, kalau you don't mind, asal mana and perjalanan daripada situ sampai ke sini. Okay. Kalau nak tahu tentang diri saya lah. Ya. Saya ni kalau ikutkan saya orang Melaka. Okay. Dilahirkan di Melaka. Kalau bapa saya dalam ramai-ramai anak-anak dia kata dalam ramai-ramai anak dia inilah yang lahir kat Pelantar. You know Pelantar? Kampung kat dekat rumah kampung di Pelantar tu, maksud dia di kawasan yang lapang. Tempat rumah sepinggan ke apa? Rumah kampung. Okey. Dia kan ada banyak. Kalau rumah kampung Melaka kan dia ada banyak bahagian, tapi dekat bahagian Pelantar. Jadi kan inilah anak aku yang lahir kat Pelantar, dia kata. Dan orang lain? Sorry. Semuanya hospital. Oh ya ke? Okay. I'm the only one yang dekat rumah. Anak pertama Oh, anak pertama. You anak sulung lah? Ya, anak sulung. Okay. Ya. Masa di sana, masa tu bapa saya masih lagi di Kuala Lumpur. Mak saya baru saja, kira walaupun dia dah dah kahwin setahun lah kan, dia masa nak lahirkan saya tu di kampung lah, di Kampung Melaka Pindah, Alu Gajah. Jadi kalau nak ikutkan umur saya ni panjang lah, kata ibu saya, bapa saya, yang menyebabkan saya terus dibawa balik ke Kuala Lumpur bila ada satu insiden. Saya tak pernah share public, di mana zaman dulu kan nak halau nyamuk, waktu senja kan, dia akan letak kat bawah tu sabut dan dia akan letak asap. Jadi masa tu main mata kat mana saya tak tahu, tak ingat, asap dah naik sehingga saya lemas, hampir lemas. Dan arwah pak cik yang duduk bersebelahan rumah ibulah mak saya ni, rumah encik saya, dia yang bantu saya. Dia masa baby tu, dia buat pertolongan cemas. Maksud dia apa ni, desak lah kan, dan sehinggalah saya dapat nyawa saya balik semula. Itu yang mak kata yang aku tak boleh lupa. Itu pengalaman saya. Dia kata kalau tidak dia hilang anak dia. Dan bila my father tahu about this, bapa saya ni seorang tentera udara, so terus ambil mak saya balik ke Kuala Lumpur dan dia yang jaga. Since that, semua anak-anak dia memang bila memang bersalin ke apa, kami ada 6 orang adik-beradik, dia yang jaga. Ayah saya akan jaga saya, sehinggalah juga bila saya dah ada anak pertama dia, sehinggalah anak saya yang ketiga lah. Saya ada 3 orang anak. Dia kalau dalam masa confinement tu, dialah yang menguruskan saya. Sebelum subuh tu dialah yang buat traditional kan, tungku lah whatever, dialah yang pergi ambil tukang urut. Jadi bagi saya alhamdulillah lah, Allah beri saya peluang untuk jadi seperti saya hari ni lah, kalau you nak tahulah. Itu. Dan saya ni dianggap sebagai, saya anggaplah saya belajar kan, ikut tentera kan, dia macam nomad. Orang Badui tu 3 tahun kat sini, 4 tahun di sini pernah. Jadi kalau TDM tu, saya rasa bapa saya seorang berpangkat major dan yang akan jaga base tentera kan. Jadi
Jadi kami akan ikutlah kalau ke KL, daripada KL ke Butterworth. Ke Butterworth ke Alustar ke yang saya berakhir di Jugra. Di Jugra, bila bapa saya perlu pergi ke Kuching, masa tu saya tingkatan 3 nak ambil SRP. Zaman SRP sama kita tiga zaman SRP. Saya beritahu dengan my parents, I tak nak follow you. Since dari itulah ibu saya tak ikut, mak tak ikut. Jadi bapa jadi macam orang kata apa Solo. Ya. Mak pernah cakap ini pengorbanan mak pada you. Saya you tak nak, I kata I tak nak ikut. Adik-adik yang lain pun tak ikut. Semuanya kami duduk di Banting lah. Itu yang bermula kenapa kami duduk di Banting, walaupun kami sebenarnya boleh juga kita ada tanah, kita ada rumah di Melaka kan. That is my sejarah lah kalau kita tahu lihat. Tapi saya memang tak ada kawan lah kalau kita ikut. So itu kesan daripada kalau ikut posting bapa yang kerja macam tentera, polis, berpindah randa, sekolah pun kena pindah. Dia akan sikit banyak akan bagi trauma pada saya tak ada kawan. Sebab kawan tak ada. Kawan saya tak sampai 2 tahun. After 3 years tak ada kawan. Dan dia membawa kepada kalau di sekolah maupun di universiti, pada peringkat masa saya di first year, second year ke apa, memang saya tak ada close friend lah. Orang selalu sebut kata Lone Ranger ataupun Zorro. That is me. Sekolah kat mana tu? Sekolah saya Berpindah-pindah lah. Berpindah-pindah lah. So daripada form 3 tadi ada daripada sekolah rendah, Dalemi, and then ikut mak ayah lah kat betul sekolah Mak Mandin di Butterworth, and then balik ke KL kita dapat sekolah yang dekat dengan Jalan Pasar. Adik saya dekat sekolah lelaki Jalan Pasar. Saya Abu Bakar. Saya masih lagi Sultan Abu Bakar. Datuk Abu Bakar. Sekolah rendah Datuk Abu Bakar bersama dengan arwah penyanyi Orchid Abdullah. Ingat ke? Ingat. Itu because saya sayang cikgu saya tu. Because saya suka cara dia, suara dia. Satu, memang dia seorang penyanyi kan. And then you bila tengok dia tulisan Jawi dia, Masya Allah. Itu yang mempengaruhi saya. Saya tak kata pun saya nak jadi cikgu. Okay? Kalau saya tengok sekarang, sebelum saya kata kalau kita tengok profession saya tak sangka saya boleh jadi guru. Okay? Saya tak kata saya nak jadi guru. Saya tak tahu pun saya akan. Asalnya saya nak fokus yang tu lah. Macam mana daripada minat tak terfikir jadi guru, tapi jadi guru pula berjaya, kemudian masuk UM pula sebagai pensyarah pula. Fakulti Pendidikan. Saya rasa nak fokus benda tu lah hari ni. Boleh tak? Maybe kita start dari situ. Kenapa tak terfikir nak jadi guru? Masa saya ni memang dari awal lagi bapa saya dah kata Alung kena masuk UM dan sebenarnya saya minat law. Jadi saya tak qualified lah. Sebab minat Sudirman ke macam mana? Bukan No. Saya tak ada. Saya memang nak ambil law. It's not because Sudirman. Mungkin mana Sudirman tahu? Itu sebagai sumber inspirasi jugalah. Kerana saya minat seni. Saya minat sukan. Kalau kat sekolah tu saya memang akan buat apa yang saya sukalah. Kerana bapak saya seorang yang tegas. Kalau saya balik rumah, saya tak boleh keluar dah. Jadi untuk saya keluar daripada rumah dan saya bebas, saya perlu aktiviti dekat sekolah. Ayah kata kalau you nak apa ni, you kena yang aktiviti kat sekolah. So daripada pukul kalau saya keluar pukul 1.15, saya balik makan tengah hari. Saya akan balik ke sekolah pukul 3 petang. You buat apa tau? Hoki. Saya akan 3 sampai 5.30. Then continue with netball. I'm a shooter. So daripada situlah saya tengok bila SPM, walaupun saya dapat good result, tapi saya tak boleh go to any university yang buat saya rasa frustrated because kawan-kawan saya semua masuk universiti. Dan masa tu ramai masuk UiTM. It's not UiTM, ITM. Kan kita tahu pengaruh bapa ni sangat besar. Dia tak nak anak dia masuk ITM. So saya rasa sedih lah kan. Saya ditinggalkan. Ada particular reason kenapa I tak nak pergi masuk? Dia nak universiti, dia tak nak
yang institute. Itu dulu persepsi orang dulu kan. Jadi saya cuba untuk mengatakan tidak pada dia, tapi ketegasan dia itulah arwahnya. So kami bila saya saya teruskan dengan STPM. Okay. Daripada STPM saya masuk, tak dapat juga, gagal dengan apa yang saya nak. Saya masuk saya adalah pelajar di sastra lah. Fakulti sastra. Saya ambil kos bahasa rancangan bahasa Melayu di bawah Prof Nik Safia. Masa tu dia Ni Safia kat mana ni? Dia di sastra. Sastra. Dia bukan APM. Belum lagi, APM belum wujud lagi. Ya betul. Di UM lah kan? Di UM. Selepas daripada saya lepas saya ke saya begitu all out dengan aktiviti di Fifth College. Dari tahun 1 sampai tahun 3. KKO dan inilah. Okey. Kemudian saya dapat diploma pendidikan. Masa tu kan kita ada masalah ekonomi kan. So sekitar tahun bila ni kalau 80, I think 80. I masuk mula sekolah 8990. 89 lah. 88, 89, 90. Kan kita dulu masuk di antara tahun. So daripada diploma tu saya banyak belajar lah daripada pensyarah di Fakulti Pendidikan. Dan bila saya masuk, masa saya dapat sekolah ketika buat praktikal, itulah menyebabkan di situ saya nampak bahawa itulah saya. Itulah saya sebagai cikgu. Kerana situlah saya melihat bagaimana guru-guru di perempuan Bukit Bintang. Sekolah perempuan Bukit Bintang. Saya all out lah bersama BBGS lah kan? BBGS. Masa ketika tu, dan saya dapat support by the pengetua dia, Miss Eng. Oh, Zubaidah masa tu masuk sebagai praktikal tu. Dah rasa excited walaupun sebab setakat praktikal saja. Saya dah ada. Bila saya perempuan. Saya masa tu pun macam kita kata masih lagi umur 23 kan. Muda lagi, belia lagi. Dan saya memang, bagi saya aktiviti yang berlaku di college kediaman tu banyak membangunkan kepimpinan saya. Pengetua-pengetua yang ada di situ yang memberikan kebebasan kami bersuara dan juga menunjukkan potensi kami. Itu yang saya rasa bagaimana sorry to say lah di fakulti saya rasa tak dapat apa yang kita nak ni. Hanya di asrama ataupun di kolej-kolej kediaman lah, siapa yang aktif, di situlah kita membina kepimpinan kita. Dekat sekolah dah ada. Lepas tu bila sampai ke universiti, kalau dia dapat teruskan di kolej, bermakna dia boleh membina jati diri dia di situ. Peluang-peluang bagaimana nak memimpin. Itu yang saya nampak. Apabila kebebasan untuk anak-anak muda ni dalam kita katakan kesarjanaan, saya rasa di universiti lah, kalau di Universiti Malaya, di kolej. Itu yang saya mampu nyatakan. Apa yang menyebabkan saya lebih berani dan banyak networking bermula di kolej. Masa ketika tu saya ingat lagi master saya kata, you all tahu tak, kita takkan bagi you duit untuk buat apa-apa aktiviti. So you need to get your own money. Cari penajaan. So exactly Dr. involved dengan program apa masa kat college tu, ataupun any club, any association masa college? Tu kita saya adalah salah satu bahagian kan jawatankuasa. Jawatankuasa saya masuk saya di bahagian jawatankuasa kesenian. Kan dulu ada sukan, seni, dan masa tu Kesuma. Saya salah seorang Origin Kesuma. Semua Kesuma.
bahagian tarian lah kan, dengan Cik Dayang. Cik Dayang. Banyaklah nama-nama yang masih lekat lah dalam Cik Dayang tu Sarawak lah tu. Ya. You Jadi join ke semua sebab nak belajar menari ke memang you dah boleh menari masa tu? memang saya minat. Saya minat. Saya tengok tarian bukan disebabkan tarian tu dia ada makna. Lenggokan dia, kalau kan tarian tradisional kan, saya tengok bukan pada tarian Melayu saja. Kalau kita tengok tarian India kan, sedap gerakan tangan dia dan juga mata dia ada makna. Begitu juga dengan tarian Cina. Ya, kita tengok tu semua tu ada dia punya pergerakan dia memberi makna. Hanya orang yang tak tahu dia suka tengok je lah because of cantik, terus kelebutan. Tapi setiap pergerakan sebenarnya memberi makna kepada, itulah adab setiap kalau tarian tu tarian Melayu, itulah dia timang gurung kan, dia ada makna. Kenapa dia untuk tarian tu untuk istana, kalau tarian untuk public ni, kenapa dia nampak dia punya kesantunan tu berbeza, keras, kasar, you know. Cuma kita tengok Pak Maun kan, Pak Malak Pak Maun menari kan, dia ada seni dia tapi nampak keras lah, kasar. Tapi kalau dari segi kalau kita tengok seni tari tu, dia ada, yang bagi saya dia ada makna tertentu. So setiap penari tu dia kena faham dulu konsep dia kan. You menari kerana apa? Bukan disebabkan you menari tu you seronok, bukan you you nak kata you boleh menari, tak. Menari tu dia sebenarnya dia nak menyampaikan sesuatu. Okay. Jauh ke perjalanan tu. So tadi you kata you timbul perasaan rasa inilah tempat aku bila buat praktikal di BBJS. Ya. So sepanjang buat rancangan bahasa Melayu tu tak terfikir lagi nak jadi pendidik masa tu? Tak. Masa tu what Dia was in your mind? Dia boleh buat. Saya minat. Semua saya cuba. Saya pun masa alamak, takkan saya nak cerita semua tak boleh lah. Ada benda-benda saya boleh cut lah. Okay, mana yang ni Ya, sensitif cut. sensitif cut lah. You boleh cut kan. Tapi RBM ni dia boleh go for corporate juga sebenarnya. Dia boleh ke sebagai penterjemah. Kita boleh jadi juga. Dia tak semestinya jadi cikgu. Tak semestinya jadi cikgu. Okay. Dia boleh ke DBP, you boleh jadi penulis, you boleh kerana dia boleh lebih jauh lagi. Masa ketika tu saya rasa satu kesilapan mungkin dari kurikulum tu, kita tidak melihat bahawa bagaimana bahasa kita tu boleh dijual ke negara luar. Yang sehingga hari ini kita nampak sebenarnya, bila saya bersama dengan Prof. Anggraf di Pusat Dialog Peradaban, saya nampak bagaimana kenapa kita perlu meningkatkan dan membanyakkan bahasa kita tu dalam ni keilmuan bangsa kita. Okay? So kalau dalam peringkat universiti, saya sebagai pensyarah, saya selalu minta pelajar saya, kalau dia boleh berbahasa Melayu dan boleh dalam bahasa Inggeris, you buat dua version. Maksudnya keilmuan kita tu, kalau bahasa Inggeris, dia akan selayaknya dianggap sebagai, walaupun orang kita yang buat, orang Malaysia yang buat, tapi dari segi keilmuan dia masih lagi di barat. Dia considered as a bahasa Inggeris. Bukan dari segi komponen ataupun komponen ilmuwan daripada bangsa kita. Tapi bila kita tulis dalam bahasa Melayu, bermakna itu adalah hak bangsa Melayu. Itu yang saya banyak belajar tentang itu yang saya katakan bila saya sebut proses dalam pendidikan. Bila saya jadi guru, saya melihat kenapa saya kata inilah kerja aku. Kan tadi Prof tanya saya, inilah kerja aku. Bila apa pengalaman yang saya dapat daripada universiti, daripada sekolah, saya apply dalam pengajaran saya. Saya dapat mula-mula sekolah perempuan MGS Methodist Girls School di Jalan Tengkera. Masa tu saya tengok saya masih muda dan saya rasa mereka memerlukan saya. Saya nak bantu pelajar-pelajar ni. It's not cikgu masa tu. Saya nak bantu anak-anak yang mengalami masalah dalam pembelajaran. So
Masa 6 bulan tu, masa ketika tu saya di MGS 6 bulan saja. Tapi dalam masa pemerhatian 6 bulan saya tengok Miss Wee adalah tokoh guru selepas beberapa tahun. Tokoh guru Malaysia. Saya nampak dia ketegasan dia sebagai pengetua, sebagai pemimpin sekolah. Itu saya belajar. That's why mungkin kita ni dalam keadaan remaja kadang-kadang kita tak ada betul-betul vision kita. Kita nak jadi apa sebenarnya kan? Yeah. Tapi sebenarnya dalam pengalaman beberapa setahun, 2 tahun, 3 tahun kita cuba kumpulkan pengalaman itu menjadikan itulah aku. Okay? Dan bila saya berpindah ke VI, di situlah saya lihat bagaimana Allah yang meletakkan pada saya ke sekolah yang bagi saya mengajar saya menjadi lebih matang dari guru. Ya. Ya, itu sekolah Victoria Institution. Victoria. Di jalan Hang Tuah. Ya, Jalan Hang Tuah. Kebanyakannya saya belajar daripada pemerhatian terhadap guru-guru senior saya. Ya. Bagaimana dia tak mengajar saya, Zuraida you kena buat ni. Tak. Saya tengok cara dia amalan the best practices among the teachers. Excellent. Kami bekerja tak mengikut masa. Kami balik, kalau kami, macam saya suka datang awal. Jadi saya lah yang buka pintu selalunya. Pukul 6 pagi, balik pun kadang-kadang pukul 6. Saya 6 pagi subuh di sekolah ataupun selepas subuh. Because keadaan jam kat sekolah, nak pergi sekolah. Hantua tu memang very jam until now. Jadi saya memang dah ada our own disiplin rutin, disiplin diri itu untuk pelajar. Dan saya akan menyatakan kepada pelajar, bila saya mengajar, saya kata sesiapa yang belajar dengan saya, jangan pergi tuition. Cukup memadai, concentrate dalam kelas saya. Masa tu jadi konflik. Bila ibu bapa mereka datang balik kepada saya, kenapa cikgu tak bagi ke anak-anak kami pergi tuition? Saya kata, buat apa? For what? Kalau tidak, tak perlu saya. Buat apa saya mengajar di kelas, and then you tuition. Sebenarnya isu ni pun dah dibangkitkan sebelum ni. Bila persoalannya, kenapa ibu bapa perlu hantar anak ke tuition? Sebenarnya pendidikan yang kerajaan Malaysia provide dah mencukupi. Jadi isu ni lah yang dibahaskan sekarang ni. Ya, masih lagi lah sikit sekarang. Dia balik pada diri kita lah. Dia reflect balik diri kita. Bagaimana kita melihat kerja buat kita. Ya. Apa kerja kita sepatutnya kita dengan Allah lah. Kalau kita kerja kerana Allah, saya rasa tak ada rasa terbeban. Itu pandangan saya. Perkara ni juga saya bawa ke universiti bila saya berada di universiti. Okey, sebelum kita cerita pada universiti ni, apa yang saya nak kata, inilah saya. Sebenarnya pengalaman saya menjadi pelajar, murid, sehinggalah saya menjadi pelajar di universiti, sebenarnya membantu saya menjadi guru yang bagi saya cemerlang ketika tu. Orang tak kata saya cemerlang, tapi saya hebat. Saya rasa saya hebat. Saya boleh mengajar pelajar saya menari, saya boleh mengajar mereka fikir barat, saya boleh buka gamelan. Saya duduk, walaupun saya kalau di sekolah VI saya tak boleh join hoki mereka kan. Saya tak boleh lah join dia orang punya rugby, tapi saya adalah penyokong yang kuat pada pelajar saya. Dan saya sentiasa mengatakan kepada VI saya kata kalau kita masuk tak menang, tak perlu masuk. Jadi untuk menang kita perlu banyak latihan. You need to consistent. That's why saya daripada awal lagi muda-muda ni, memanglah mungkin masa ketika itu pasal kita muda, pelajar sukalah. Dr. Adik pernah jadi pelajar kan, bila guru muda masuk, lepas tu yang menarik perhatian dia orang, dia orang nak dekat. Betul tak? So I'm very close to the student. Tapi kita ada hak dia. Ya. Memang saya sangat rapat dengan pelajar sehingga hari ini pelajar-pelajar saya yang bersama dengan saya di VI masih ada lagi follow saya lah di IG atau Facebook. Di situ saya tengok kadang-kadang kita jadi guru kita perlu ikhlas. Bila kita menegur, mungkin masa ketika itu mereka melihat saya agak garang dululah. You ajar BM lah kan?
BM sejarah. Kalau bila kita masuk tu, saya ada option yang lain kan. Saya ada mengajar bahasa, kemudian saya ada banyak saya mengajar sejarah, saya mengajar juga pengajian untuk tingkatan 6. You imagine masa tu umur saya 24 tahun, 25 tahun, saya mengajar tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 6. 3 tahap yang berbeza yang diberikan. Tapi kepercayaan diberikan itulah menyebabkan saya anggap saya jadi hebat lah. Saya lebih hebat dengan orang lain lah. Walaupun saya tak terfikirlah sebenarnya hebat saya itu adalah dunia saya, bukannya membandingkan dengan orang lain. Okay. Dan saya selalu nyatakan pada pelajar saya, kenapa satu lagi yang balik pada isu tuition tu, kerana after 2:20 kita habis VI habis, selesai kelas, saya kata I will be in the staff room until 5 o'clock. Okay, you boleh jumpa bila-bila masa selepas saya jam 3. So mereka akan datang. Okay, that is and then selalunya saya ada aktiviti lah. Kalau guru bahasa biasanya ada pidato, ada bahas, apa tu kita buat, ada dan saya pernah bawa BI jadi naib Johan untuk di peringkat wilayah Dikir Barat. Kolej Sudah Hamid tu, kalau kita tengok yang saya bagilah sedikit ilmu tu dengan Fatih Hidayat. Fatih Hidayat tu pelajar saya. Yang jadi pembaca berita. Masa dia jadi pemidato diraja. Johan. Tapi saya bukannya secara ni lah. Tapi saya adalah bersama-sama beliau. So saya rapat dengan Fatih Hidayat. Jadi ramai lagi yang saya nampak yang berjaya dari pelajar saya, sehinggalah ke Kompasi Aman lah. Paling yang saya ke 5 tahun dengan sekolah lelaki, kemudian diikuti dengan Kolej Sudah Hamid pun sekolah lelaki. You imagine kita cikgu sekolah lelaki dia lain, cara dia lain, approach dia lain. Bila kita tukar kepada sekolah perempuan, saya mengalami masalah dalam culture shock. Saya culture shock. Cikgu pun culture shock. Yes. Cikgu pun culture shock. Because kita mengajar sekolah lelaki dengan suara yang lantang, suara yang ni, kadang-kadang guna bahasa pun agak keras. Kan? Bila ke sekolah menengah perempuan dia lain tau. Sekolah perempuan ni dia lemah lembut. Dia lembut, dia suka dekat-dekat dengan saya. Saya masa tu kita dah biasa. Pelajar memang ada gap lah. Walaupun kita dekat, tapi kita ada gap lah. Dan bayangkan kalau yang di perempuan si Aman, dia akan nampak saya je, teacher. You rimas. Rimas masa tu. Itu datang-datang pegang-pegang saya kan. Masa tu saya agak inilah. Tapi lepas tu saya cuba sesuaikan diri. Dan saya ni masa saya nampak tomboy sikit lah masa tu. Pasal bila tiap kali saya lead pasukan rumah, sekolah tu mesti saya dapat sekolah yang pasukan rumah yang selalunya tak pernah dapat nombor 1. Rumah sukan. Tapi bila DVI, saya ingat lagi, warna dia dah lah coklat. Mana nak menang. Dapat pula sekolah dekat satu lagi, kalau dekat college saya pun dapat warna coklat juga. Saya kata macam mana nak menang. Masukkan dia warna coklat. Coklat, jauh tanah. Dia ni sekolah English dia ikut tu. Coklat. Dia coklat tu bukan dia punya primer punya nama. Dia ada nama dia lain, macam Watson House. Betul. Saya dulu sekolah KE 7. So ikut nama dia macam nama kelab. Betul. Saya dulu Watson tu warna purple. Kita tak panggil warna purple. Kita panggil Watson. Kalau sampai kat college tu, saya dapat warna dia coklat brown. And then nama dia apa dia Sultan. Selalunya pasukan Sultan dan selalu menang.
because di Kedah yang paling yang best tu, bila ada penyampaian hadiah dengan sukan, Sultan turun padang. Sultan hadir. Masa tu lah saya belajar. Bayang kalau orang KL tak pernah buat ni kan, adab sembah Sultan kan. Jadi masa tu saya rasa dibuli jugalah. Bagi orang KL duduk kat depan, jadi orang pertama sembah. Jadi saya belajar lah. Kenalah belajar macam mana nak apa ni, sembah. Adalah cara dia kan. Tapi saya paling seronok kita dapat. Kan? Experience ni, pengalaman ni yang tak, orang lain tak dapat kalau kita tak ada di Kedah. So saya dapat ni. Dan masa saya duduk di Kedah tu lah, saya kata macam mana nak bagi menang. Ada formulanya tapi tak boleh lah cerita kat sini. Dah jahat sikit. Okey. Lepas dia setiap apa yang saya bawa tu mesti ada dia punya secret recipe. Kemudian saya tengok kepada apa yang keperluan pelajar. Pasal kita nak pelajar nak menang. Jadi kan saya kata macam mana nak buat? Saya panggil all the ketua-ketua ni. Kita bila nak duduk apa ni, nak kan kita ada kita kata sekolah kena apa? Ada dia panggil apa? Pembarisan kan, rumah-rumah tu. Apa barisan? Saya kata jom kita buat ada ni lah. Bawa kelainan ke apa? Kelainannya ialah masa tu dah lah. Saya memang daripada VI saya beli semua sarung tangan. Okey. Siap pasukan tu. Pasukan saya tu, saya rasa kalau nampak cantik dia punya ni, kawat tu akan menang lah. Tapi sebenarnya kalau tak ada latihan, sekolah pasukan tu yang paling worst lah. Because you can see. Berterabur. Itu sebenarnya apa yang doktor buat ialah doktor motivasi student kan. Cara nak motivasi student tu supaya diorang ada spirit untuk compete. So saya bawa yang nak tahu apa yang saya bawa? Yang coklat tadi tu. Bukan dulu tadi kan? Bukan sarung tangan? Sarung tangan satu. Okey. Dah tak cukup kan? Sebelah je lah bawa. Okey. Okey, pasal dah ambil daripada yang saya bawa tu, saya bawa ke ni. Saya kata tak cukup lah, kita buat sebelah je. Dan yang nak bagi cantik lagi, saya kata kita jadikan seseorang jadi helang. Maskot lah. Okey, maskot lah. Masa tu belum ada budaya maskot lah dekat. Tak ada, saya yang ni masa apa tu kita kata coklat nampak lumprang ni, warna ni warna. Barulah saya nampak helang. Helang tu melambangkan apa? Jadi di situlah saya mula buat. Masa pembarisan dia keluar tu pun kita ada kata-kata yang memberi semangat kepada pasukan kami ni. Saya tak ingat lah nama tu. Tapi bukan helang lah. You yang bagi macam maskot, simbol tu helang untuk rumah coklat. Untuk yang berwarna coklat, warna tanah. Senang warna tanah. Jadi kat situlah idea kita macam mana kita cikgu-cikgu sebenarnya dalam hal ni. Kalau kita tak ada pengalaman-pengalaman sebelum ni, yang lepas-lepas ni, kita tak boleh menjadikan pelajar-pelajar kita satu benda yang menyeronokkan bila berada di sekolah. Tapi reality speaking, bukan semua cikgu punya background yang macam Dr. Waidah. Even yang melalui silibus Sultan Idris punya universiti, silibus dia pasti lagi silibus yang kementerian letakkan. So yang doktor terlibat aktif dalam college semua tu, itu memang by chance lah doktor ada. Yelah. Saya rasa mungkin Allah nak bagilah kan. Allah bagi rezeki yang ada ni. Dan kita develop lah. Dan masa dekat, that's why saya masih pegang kepada VI, kata-kata VI, you nak lahirkan pelajar, you need to make sure your student to be a scholars. Jadi saya define sendiri lah macam mana nak menterjemahkan. Pelajar-pelajar saya, kesarjanaan itu perlu ada pada anak-anak saya, murid saya. Ada you need to be a sportman. Sportman, you berani gagal. Kenapa berani gagal? Bila you berani gagal, you bangkit, you resilience kan, resiliency you semakin meningkat. And then another one, you as a academician lah. Scholar, no. Another one is gentleman. Yes, as a gentleman. Sorry, 3. Gentleman, scholars, and sportman. 3 perkara ni kalau ada, tu yang kata be advisor tu. Tu sehingga hari ni saya ingat lagi. Yang 5 tahun berada di BI tu saya bawa dan sehingga menjadi prinsip juga lah dalam kehidupan saya. Dengan saya tambah, apa pun kita buat,
kita bekerja kerana Allah. Ya, betul. Itu lebih penting. Itu paling penting. Kalau kita tak niat macam tu, kadang kita akan terpesong. Lebih melayan kepada kita punya agenda lain gitu. Kalau cikgu ni sebenarnya membina. Dia as an architect, dia juga engineer juga kan. Dia yang membawa kepada mereka membangunkan manusia. Tapi kita tak tahu dia akan jadi apa. After kemenjadian murid kita ni, kita tak boleh tengok masa lepas SPM. Kan? Kita tak boleh tengok pelajar tu lepas universiti pun. Yang betul-betul menjadi ya selepas dia berada di lapangan, iaitu di dunia sebenar. Bagaimana dia survive? Macam saya survive kan? Kenapa? Bagi saya boleh survive lah kan, dalam keadaan saya ni. Saya nak kata cerita, sekarang saya buat kajian kan tentang bully. Bully itu juga, saya dulu dibuli oleh kawan-kawan saya. Kerana saya tak ada kawan. Itu semua ada kaitan nanti. Untuk Dr. Adib lah. InsyaAllah. Kalau boleh sambung sikit tadi, lepas Sri Aman, is that the last school that you taught? Sri Aman dan I dapat peluang. Ni yang menyebabkan macam mana saya boleh berada di UM. Okay. UM kali kedua lah. Mula tadi sebagai pelajar kan? Sebagai pelajar. Lepas tu saya jadi pelajar juga. Masters. I'm doing masters. Saya dapat masa tu ada satu kita panggil satu program untuk melantik pedasar lah polisi kan, untuk menjadi pengetua perlu ada sekurang-kurangnya sijil kepimpinan. Kepengetuaan, dia panggil sijil kepengetuaan lah, kebangsaan. So saya masa ketika itu ialah saya kohort kedua untuk dapat menjadi pelajar ataupun dihantar ke selepas 10 tahun rasanya. 10 tahun saya berada di sekolah, masa tu pun dah rasa burnout. That's why saya sentiasa menyokong dan mencadangkan di pihak KPM ya, guru yang dah lepas 10 ke 15 tahun sekurang-kurangnya bagi latihan kepada mereka at least 14 minggu keluar daripada sekolah, dapatkan new environment, dapatkan new people to get at least to observe and to listen, to hear kan, the new kita tak tahulah pengalaman. Bagi saya pembelajaran kita yang secara dalam kelas ni taklah betul-betul masuk tau dalam roh keguruan lah bagi saya. Ataupun kita sebagai guru, dia lebih kepada observation. You as a lecturer pun, you tengok kejayaan tu, kita tengok dari segi observation, pemerhatian kejayaan seseorang tu. So bagi saya, bila saya dapat yang itulah peluang yang saya tak sangka. Bila saya dapat daripada selepas setahun di IAB, kemudian saya sambung another 1 year for my masters in principalship. Dan masa tu kepengetuaan ni setiap semester saya 4 flats. Okay. 4 flats. First semester, second semester and yang special semester tu saya dapat 4 flats. And then lepas tu saya buat selepas saya buat pengarah saya Profesor Datin Rahimah berminat untuk saya ditarik ke Institut Kepengetuaan sebagai tenaga pengajar macam tu. Sebagai pelapis. Tapi ketika itu pula dekan telah mencadangkan kepada Prof Datin agar untuk menjadi lecturer di IKP perlu ada experience sebagai pemimpin. Perlu ada orang kata apa, pengalaman menjadi pengurus dalam pengurusan di sekolah. Kalau tidak, macam mana you nak jadi good lecturer? Masa ketika itu sangat-sangat retard lah nak jadi apa, pensyarah di UM. Sekarang ni tak ada dah, tak guna pun that orang kata apa, syarat tu kan. Jadi saya balik sekolah
saya yang termuda lah di Selangor menjadi penolong kanan. Okay. Umur masa tu 33-34 lah. So kalau di negeri jadi sahabat Sarawak dah biasa. Tapi di Semenanjung kalau umur masa ketika 33, DG pula DG 41 kan, dia anggap muda lah. Ya, tapi bila bagi saya mungkin ada sebab saya berada di situ sebagai penolong kanan akademik. So masa tu saya ada guru seramai 148 orang. Ini sekolah mana ni? Sekolah menengah section 18 Shah Alam. Okay. Satu ramai. Ramai. Dan sekolah itu juga dianggap sebagai sekolah yang agak kritikal masa tu. Sekolah tu pernah ada sejarah dan Prof Datin Said, silap saya Sairah, yang menjadi pengetua yang nakkan kami lah. Dia tak cakap dia nak saya. Dia hanya nak, dia kata keluaran NPQH daripada UM tu lah. Dia beritahu syarat lah kepada pihak PPD. So saya dapat rezeki tu ke situ. Dan selama setahun dan saya bina guru-guru yang di bawah air tangan saya. Hari ni saya dah nampak mereka jadi pengetua. Okay. Ramai jadi pengetua, ramai dah jadi penolong kanan. Alhamdulillah lah. Jadi cabaran dekat sana bila saya mula-mula masuk, ada seorang guru, saya DG Depak 41. Masa saya pergi sama baris masuk tu, saya masuk je. Masa kita nak beratur untuk clock in kan. Yeah. Saya kata kenapalah panjang-panjang sangat ni. Kenapa dah jadi macam ni kan? Saya ikut je lah. Masa dalam sambil-sambil sembang ni, cikgu baru ya? Cikgu baru. Oh, cikgu baru keluar mana? Universiti mana? Saya pun cakap lah UM. Dan dia tak tahu saya adalah salah seorang penolong kanan dia. Kerana masa tu pun saya nampak muda sangat kan. Dan bila saya jumpa GKMP dia kata I just give you 3 months. Maksud dia kat situ, mungkin saya tak mampu lah. Tapi insyaAllah dengan adanya, bagi saya NPQH dan juga apa yang ada di UM masa tu, di Institut Kepengetuaan tu, tak mungkin ada orang lain lah dapat merasa dengan pengajaran daripada profesor-profesor ketika tu, yang memang bagi saya otai lah. Ya, kita ada Prof Datin sendiri, Prof Zulkifli Manaf, kita ada Profesor Arwah, Profesor Dr. Husin Haji Ahmad, itu memang best lah. Lepas tu kita ada Profesor dulu bermula dengan Encik Tai Fakhi, kemudian dia naik sebagai Profesor Badia, kemudian dia naik sebagai Profesor yang merupakan satu-satunya yang pakar dalam bidang undang-undang dalam pendidikan. Itu memang jadi kami punya ni lah, orang kata tokoh lah ya, dalam akademik kesarjanaan pendidikan kepimpinan. Right? Kemudian kita ada arwah Dr. Husin apa yang satu lagi, Mahmud. Kita ada Dr. Satya, yang saya anggap tim ni sangat kuat sehingga dapat membina hampir 800 bakal pengetua. Kita sampai ke kohort yang ke berapa ya? Sampai 11 kohort. 12 lah gitulah. Tapi stop because of kita ada masalah kewangan, KPM ya, tak dapat nak salurkan kepada pelajar-pelajar yang bakal menjadi pengetua. Dan saya di sinilah kalau boleh saya nyatakan, saya mohonlah pihak KPM fikir balik dan bawalah balik ke universiti. Kita ada program kita ni, kita bangunkan balik. Dan kalau tak boleh berlaku di Fakulti Pendidikan, saya nak cabar dan cadangkan kita masuk ke UMCSET. Kita buat satu program ambil peluang untuk hal ini. Kerana bagi saya adalah alumni kepada program ni untuk menjadi pengetua bukannya by experience. Selain daripada pengalaman, seniority, kita perlu juga ada ilmu, ya. Itu yang apa ni, bermula di situlah. Saya nampak bila saya dah habis 2 tahun, saya balik ke UM.
dan diterima sebagai pensyarah di Institut Kepengetahuan. Jadi di sini juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyokong saya lah, terutama pengarah masa itu Profesor Datin Rahimah Cik Ahmad, kemudian arwah Profesor Hussein Ahmad juga lah yang memainkan peranan penting untuk saya berada di sini. Ini yang membezakan saya nanti bila di KPM saya menurut perintah, apabila saya berada di UM saya ingat lagi Prof Zulkifli Manaf, dia kata, yes, I'm your professor, now you are my colleague, our colleague. So kat situ saya nampak perbezaan. Kalau di sekolah lebih pada seniority hierarchical kan, lebih kepada aku senior, kau kena hormat kan. Tapi di UM berbeza. Daripada yang kita, macam saya pandang tinggi pada profesor, tapi bila kita bersama dengan mereka, dia tak nak, dia nak kita sama level dengan dia. Di situlah dia angkat jiwa saya sebagai pendidik itu lebih besar. You nampak sebagaimana our professors very close to the junior lah masa tu saya. Saya as a junior, walaupun saya ada pengalaman, saya dah ada 15 tahun sebagai guru. Kenapa saya masuk ke IKP, dan saya pernah cakap dengan kepada semua orang, terutamanya mereka yang menguruskan program kepengetahuan, saya kata saya tak nak jadi pengetua. Saya tak nak kerusi pengetua. Saya ada agenda saya sendiri, iaitu saya kalau boleh I want to touch all my teachers. I always keep on saying that all the teachers in Malaysia ni guru saya. Apa itu perasaan kan. Tapi saya anggap itu tanggungjawab saya. Bila saya di Universiti Melaya, saya anggap Universiti Melaya lah yang dapat reach up our teachers. So sebelum ni saya lebih kepada pelajar, murid-murid. Now saya melihat bagaimana semangat saya, roh keguruan saya untuk saya nak membina guru-guru menjadi pemimpin pendidikan di Malaysia. Boleh tak saya nak flashback balik yang pasal program bawah kepengetahuan tu? Benda tu telah dibantikan oleh KPM. No, bukan diberhentikan oleh KPM. Tak support ke macam mana? Yang itu tak boleh lah nak cerita. Kat sini kena cut lah. Dia adalah dasar UM. So, nanti kalau saya cakap nanti, ini cut off tak boleh, nanti saya nangis. Sebab kat situ saya lost juga sebenarnya. Semasa program tu aktif, maknanya apa Dr. Zubaida cakap ialah program tu melahirkan banyak calon-calon yang sangat successful lah dalam, especially yang jadi pengetua lah. So adakah soalannya, program tu satu-satunya ada kat Malaysia ni, dan kedua dia memang sangat efektif untuk calon-calon jadi pengetua ni, maknanya mereka lebih credibility. Kita dapat kredit bukan daripada Malaysia saja tau, seluruh dunia. Respect to our university sebenarnya. Dia kata masa peringkat tu satu-satunya di dunia masa ketika ditubuhkan. Satu-satunya di Asia Tenggara kita kepengetahuan tu. Kepengetahuan. Lepas tu barulah diikuti oleh banyak. Itu yang Prof Datin kata, saya bersama dengan dia, dan selalu bila saya cuba memahami pengarah saya, dia nak apa. So saya selalunya masa tu saya muda, saya jadi runner. I don't mind. I will be a runner to IKT. Kalau saya perlu ke Mara, saya pergi Mara. Saya perlu pergi ke KPM, saya akan pergi ke KPM. Sometimes saya tak kenal pun siapa yang nak jumpa, tapi kita believe on kita punya ni kan, kita punya institute. Kalau kita satu di dunia, kemudian negara lain dapat tahu dan follow, maknanya mesti ada paper atau jurnal yang telah publish tentang ni. Ada banyak. Kita ada banyak. Kita memang ada. Tapi saya tak boleh nak cerita seterusnya. Kalau boleh cut lah. Because lepas ni lah. Untuk kita end ni, kalau boleh nanti kalau katalah ada orang lain nak menjejak sama perjalanan, sebab dia look up to you dengan kejayaan you menjadi bukan setakat pendidik, tapi membina pelapis pendidik itu sendiri.
ada tak apa nama tip-tip ke mungkin untuk budak-budak sekolah, anak-anak muda yang ada sikit jiwa pendidik dalam dia. Mungkin Dr. Zuraida boleh mention sikit ayat-ayat sokongan ke motivasi untuk dia orang. Untuk mereka berjaya. Bagi saya, you need to be berani. You need to be bold. You need to apa you believe in yourself, you kena terjemahkan dan bagi orang lain faham apa sebenarnya you nak. Because orang ni selalu melihat kita negatif. Orang tak tengok positif. So kita kena mengulang, sentiasa berulang-ulang kali menyatakan apa yang you nak sampaikan. Sehinggalah satu masa tu mereka terima kita. Dan you, dalam keadaan saya sekarang, walaupun dalam umur saya yang semakin yang saya anggap ada 4 tahun lagi dalam perkhidmatan di dalam kesarjanaan ini, ya, saya kena belajar. Saya takut juga dengan IT ni, tapi disebabkan dulu saya guru bestari, saya belajar tentang ICT IT, itu menyebabkan saya lebih berani. Saya tidak dan satu lagi, bila you tak tahu, jangan malu. You kena tanya. Yes. You tanya dengan our juniors. That's why kita tengok pandemik hari ini mengajar our people, especially for the teachers. Dulu kita ada gap senior and junior. Now masa pandemik tu, yang senior ni dia tak boleh compete dengan ni yang ada kat depan kita ni, all the IT kan things ni. Dia takut, ya. Saya pun hampir takut kerana kita masih lagi tradisional. Kita masih lagi face to face. Even now pun saya nampak, saya selalu menyatakan bila nak mengajar betul-betul kita kena rasa sampai bila kita boleh face to face. Okay? Tapi pandemik yang menyebabkan perkara ni boleh berlaku. Tapi perlu ada collaboration. That's why bila saya cakapkan hari ni, orang yang nak berjaya juga, ini yang saya nak nyatakan dengan cikgu-cikgu, you kena keluar daripada kepompong isolasi, kita kata dia orang ni isolated tau. Sebenarnya pensyarah pun isolated. Kita ada our own room, kita ada our lab, we have our own space. Ada masa tak kita nak share dengan rakan-rakan lain? Disebut pendidikan, pendidik, tak kira dari universiti maupun you sekolah ataupun politeknik, guru ataupun kita ni guru tau. Kita kena keluar daripada alam kita. Pasal dalam bila kita mengajar kita dengan pelajar je. Kalau orang masuk to observe us, kita marah tak kadang-kadang bila orang kritik? Marah kan? Tapi bila kita sebagai penyelia, sebagai orang yang coaching coach kita, kalau saya jadi orang kata nak supervise kan, saya tidak akan mengkritik. Saya kena faham dulu apa yang kenapa dia buat ni, kerana dia sahaja yang mengenali pelajar dia. Nampak tak? Tapi apa yang berlaku di sekolah, kita jatuh hukum dulu. Kita taruh masuk je, dah lah masuk sekali, dah cakap cikgu tu tak pernah mengajar. Ini bukan kat sekolah je, ini adalah berlaku kat society kita. Ini saya nampak kan. So kita tak, itu bidang saya kan. Bidang saya more on how to be a good leader, how to be a good supervisor, how to be a good in coaching, ya. You kena tahu tu. Faham dulu. You kena faham dulu, kena ikuti dulu. You kenal tak pelajar-pelajar tu? Kalau you tak kenal pelajar-pelajar tu, jangan sesekali jatuh hukum. Ya betul. Kita ni selalu, itu yang saya kata, bila dengan cikgu-cikgu, you nak jadi orang yang berjaya, nak jadi hebat, you kena berani. Tadi kan saya dah kata berani, kita mencuba, cuba sehingga kita ada our own model and our module. So kerana dulu kan, saya selalu cakap dengan profesor saya nak buat modul. Apa benda modul ni? Memang dulu pun tak popular kan. So everything yang kita nak sampaikan, kita kena, kerana orang belajar melalui kemahiran. Macam mana kita nak memahirkan seseorang tu dengan modul yang kita kita nak latih kan. Jadi bila kita buat modul, kita kena faham modul itu adalah modul manusia. After 15 minutes kita kena ada aktiviti. Bukannya you giving input je. Betul. That is the one lah yang mungkin bagi saya yang saya boleh sampaikan kepada mereka yang ingin berjaya, jangan berhenti belajar.
aktif belajar. Belajar tu macam apa ni lah, banyak kan. Betul. Macam cara dia akan menyebabkan kita lebih baik sehinggalah kita ke hujung nyawa kita. Betul. Sangat big di situ. Okey, mungkin setakat ni dulu lah Dr. Zulaida. Rasanya you antara calon yang kita akan datang jumpa lagi. So rasanya banyak cerita-cerita yang kita boleh kongsi lagi. Bukan setakat kepada ni lah, kepada warga UM atau siapa yang ikuti benda ni, tapi juga yang lebih luas lagi. Untuk tu terima kasih banyak Dr. Zulaida. InsyaAllah memilih saya. Okey, so sekarang kita ke sesi seterusnya lah. Kita ambil gambar dan sebagainya.